Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi kita dalam video kali ini, di mana saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan cara untuk mendaftar syarikat induk dan anak syarikat. Alright, sebenarnya caranya simple saja. Saya akan tunjukkan langkah demi langkah di mana ianya ada lebih kurang 3 langkah saja. Alright, so dengar betul-betul dan kalau boleh fahamkan. Cara pertama ialah anda perlu mendaftar minimum 2 buah syarikat. Okey? Sebab apa? Sebab kita nak membentuk anak syarikat dengan syarikat induk. Satu akan jadi syarikat induk, satu akan jadi anak syarikat. Katakanlah syarikat induk ni ialah ABC dan syarikat dia punya anak syarikat dia adalah DEF. Okey. Syarikat ni, dua ni, anda boleh pilih sama ada nak dua-dua syarikat Sdn Bhd pun boleh, satu syarikat Sdn Bhd, satu syarikat PLT pun boleh, ataupun dua-dua PLT pun boleh. Tapi saya sarankan untuk pilih kedua-duanya adalah syarikat Sdn Bhd supaya senang nak diuruskan. Okey? Okey, baik. Katakanlah dua-dua ni adalah syarikat Sdn Bhd. So, bila syarikat Sdn Bhd, ABC Sdn Bhd, DEF Sdn Bhd, satu akan jadi parent, satu akan jadi anak. Okey, dia akan jadi macam ni. Nanti kalau ada syarikat lain nanti, boleh duduk bawah ni, boleh duduk bawah ni. Dia akan jadi group of company. Tapi saya nak cerita ni ialah cara paling simple, paling mudah. Maknanya langkah pertama, pastikan ada 2 syarikat. Pastikan anda daftarkan 2 buah syarikat. Ini minimum ya. Okey, ini adalah langkah pertama. Langkah kedua, kena daftar di bawah parent ni ABC adalah parent. Di bawah parent ni kita kena daftarkan aktiviti. Okey, aktiviti syarikat ni benda biasalah. Di mana kalau kita daftarkan syarikat, kita kena maklum kepada syarikat setiausaha. Tu kalau anda daftarkan syarikat Sdn Bhd dengan menggunakan khidmat syarikat setiausaha, maklumkan kepada mereka yang aktiviti parent company ni, company parent, salah satu daripada 2 ni, yang kita jadikan dia parent ni, kena bagi tahu aktiviti dia adalah management of subsidiary ataupun management of associate company. Itu dia punya aktiviti dia. So, kalau yang ni punya aktiviti, terpulang. Tak kisah aktiviti apa pun. Kalau kita buat peladangan, bolehlah peladangan kan. Lepas tu kalau kita buat construction, boleh letak construction. Tapi kalau syarikat Sdn Bhd dengan syarikat PLT, maksimum dia hanya 3 aktiviti sahaja. Kalau enterprise, kita boleh sampai 10. Itu enterprise. Okey, untuk jadikan anak syarikat ataupun syarikat induk, tak boleh sama sekali kita gunakan perniagaan enterprise. Tu kena ingat. Langkah keduanya ialah kita meletakkan aktiviti dia punya parent company ni, syarikat induk ni, sebagai management of subsidiary company atau management of associate company. Bukan ataulah, dan. Ya? Dia mesti ada aktiviti tu. Kalau tak, dia tak boleh jadi parent company. Aktiviti yang ini tak kisah. Apa saja. Ini saya bagi contoh. Ya? Tapi yang ini paling penting, kita kena nyatakan aktiviti dia macam yang saya bagi tahu tadi. Okey, itu langkah yang kedua. Langkah ketiga dan yang paling akhir untuk kita nak jadikan dia syarikat induk dan anak syarikat ialah syarikat ABC ni kena memiliki saham syarikat DEF ni lebih daripada 51%. Okey? 51% kena dimiliki oleh syarikat induk. Alright. Iaitu sini syarikat ABC. Maknanya ABC kena memiliki saham DEF sebanyak 51%. Barulah kita boleh namakan dia tu sebagai subsidiary. DEF subsidiary ataupun anak syarikat kepada ABC. Clear
So ada 3 langkah di sini. Saya ulang sekali lagi. Langkah pertama ialah minimum kita kena tubuhkan atau daftarkan 2 buah syarikat, di mana satu adalah parent, satu adalah anak. Okey. Yang kedua, aktiviti syarikat parent ni ialah management of subsidiary company dan management of associate company. Itu aktiviti syarikat induk. Mesti ada yang itu. Yang ketiga ialah syarikat ABC kena memiliki saham syarikat DEF. Syarikat induk kena memiliki saham anak syarikat sebanyak melebihi 51%. So, itu 3 langkah yang mesti ada untuk kita menjadikan syarikat induk dan anak syarikat. Okey, saya cerita ni adalah secara umum, secara general, idea dia nak buat macam mana. Secara teknikal, detail dia tu, anda perlu bertanya kepada syarikat setiausaha. Dapatkan khidmat syarikat setiausaha, minta mereka buat lebih kurang macam ni kalau mereka tak tahu. Tapi sebenarnya syarikat setiausaha mesti kena tahu. Kalau dia tak tahu tu something wrong lah. Cari syarikat setiausaha yang tahu berkenaan dengan perkara ni, barulah anda boleh buat anak syarikat ke, syarikat induk, lepas tu group of company, nanti nak cerita pasal cukai pula. Jadi dapatkan khidmat syarikat setiausaha yang berpengalaman, yang tahu, yang ada kepakaran untuk membantu anda. Kalau tak jumpa juga, tak payah susah-susah. Call aja, hubungi saja MSIB Corporate Consultancy Sdn Bhd dengan nombor yang tertera di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.